Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pagi ni bercadang mengupas sebuah buku bertajuk Teknik Pantas Bebas Hutang ini. Teknik Pantas Bebas Hutang yang dekat baju ni. Dan ini adalah part yang kedua. Bahagian yang kedua, siri yang kedua lah. Dan hari ini saya akan bincang teknik yang ketiga, tahap tiga. Itu teknik pemberesan. Pantas bebas hutang ini kita boleh bagi kepada tiga teknik. Dalam buku ni ada tiga teknik. Pertama ialah teknik pencegahan. Teknik pencegahan. Itu kita tidak berhutang. Tidak berhutang. Tidak memiliki hutang. Dan kemudian pada teknik yang tahap dua ialah teknik kita panggil teknik pengawalan. Teknik pengawalan saya bincangkan pada siri yang pertama dulu, iaitu teknik potong dan juga teknik tambah. Okey. Dan hari ini saya akan bincangkan teknik pemberesan. Bagaimana kita nak bereskan hutang kita. Bagaimana kita nak selesaikan hutang, settle kan hutang-hutang kita yang ada. Ini tahap yang ketiga. Jadi saya harap anda yang ni boleh dapatkan buku-buku ini. Buku ni tak ada tempat-tempat lain. Hanya 3 tempat saja. Di Cyberjaya, Malacca Mall tu. Kemudian di PKNS, Bangi. Dan juga direct dengan saya. Okey, pada tahap pemberesan, itu pada muka surat 83. Pada 83. Tapi siapa-siapa yang ada buku ni, boleh refer, boleh rujuk pada muka surat 83. Siapa yang belum ada tu, just dengar sedikit penjelasan daripada saya tentang teknik bebas hutang tahap 3, tahap pemberesan ni. Dan insyaAllah lepas ini anda boleh dapatkan dari saya insyaAllah. Memang kita faham hutang ini sesuatu benda yang mudah dibuat, tapi sukar untuk disettlekan. Itu satu benda lah. Senang dibuat, tapi sukar untuk kita settlekan. Terutama hutang yang dah banyak lah. Kalau hutang bawah ratusan itu mudah kita selesaikan. Hutang dalam ribuan, bawah 1,000 mudah kita selesaikan. Tapi kalau hutang dah puluh-puluh ribu, hutang ratus ribu, malah ada juga hutang yang juta-juta, itu memang agak sukar untuk kita laksanakan, untuk kita selesaikan. Tetapi anda boleh langsaikan itu mengikut tadilah. Tahap yang pertama itu teknik pencegahan, dan tahap kedua teknik pengawalan. Dan melalui tahap 1 dan 2 pun tak selesai lagi, kita boleh menggunakan strategi ataupun cara pada tahap 3, iaitu tahap pemberesan. Jadi memanglah dalam siri yang satu saya dah bagi tahu bahawa untuk bebas hutang ini perlukan perjuangan. Dia berjuang untuk selesaikan hutang. Dia tidak dilakukan secara sambil lewa. Kalau secara sambil lewa, kita memang gagal lah untuk selesaikan hutang. Untuk bebas diri pada hutang memang gagal. Jadi dia perlukan komitmen, dia perlukan juga perjuangan. Jadi pada siri yang lepas saya ceritalah sedikit tentang kita panggil apa? Perlu ada niat, perlu ada bunuhkan nafsu amarah, begitu. Itu pada yang lepas lah. Sebenarnya tahap pemberesan ni mudah saja. Bila kita ada hutang, kita selesaikan sekaligus. Sebab selalunya kita berhutang, kita membeli sesuatu, sama ada motor, kereta, apa-apalah, tanah, rumah kita beli. Jadi bila kita telah nazak dari segi kewangan, dah tak boleh berpusing ni, musim COVID ni. COVID ni banyak orang kehilangan pekerjaan, kurang pendapatan, tidak ada lagi kita kata kerja lebih masa. Kita perlu melakukan sesuatu untuk mendapatkan lebih rasa tenang, dan juga ada duit cair lah. Cash flow kita cantik sikit, ada duit cash di tangan. Jadi tahap pemberesan ni pada muka surat 84 itu memerlukan kita komitmen yang agak besar. Untuk tahap ketiga ni, pemberesan ni perlukan semangat yang sangat kuat, komitmen yang sangat tinggi, kerana dia, dan juga tindakan yang lebih berani, kerana dia sangat mencabar. Sangat mencabar tahap 3.
Jadi simple saja sebenarnya tahap keempat ini. Dari segi apa mudah sangat, itu kita lepaskan beban yang ada. Kita lepaskan ownership kita kepada harta yang ada. Contohnya kalau anda memang dah tak boleh, dah kata tahap yang ketiga ni memang tahap cara satu, cara dua tak boleh, cara tiga kita lepaskan. Contoh katakan anda memiliki motor dan menjadi sesak, motor itu anda boleh lepaskan. Lepas maksudnya anda jual lah, jual aset itu. Kalau anda ada rumah itu yang menjadi masalah kepada anda, rumah itu dijual. Rumah itu dijual. Ketika anda ada 2 buah rumah, rumah kedua itu anda jual. Ini maksudnya teknik pemberisan. Kita lepaskan. Sebab benda ni menjadi beban. Dia jadi beban pada kita, kita lepaskan dia. Kalau ada rumah, mungkin kereta, mungkin simpanan emas dan perak anda itu yang sayang itu, anda kena lepaskan. Ataupun mungkin kereta anda, ataupun mungkin perniagaan anda terpaksa lepaskan kerana inilah pilihan terakhir yang anda ada, yang kita ada. Jadi kita lepaskan. Dan saya juga ada pengalaman menggunakan kaedah pemberisan ini. Tapi nak melaksanakan itu yang susah. Melaksanakan teknik pelepasan ini susah sebab kita ada perasaan sayang, ada sentimental value, okey, yang menghalang kita untuk melakukan teknik pemberisan ini. Sayang, ada sentimental value, okey. Lama dah kita berusaha untuk dapat dan sekarang terpaksa kita lepaskan. Jadi yang susah itu bukan melakukan, yang susah itu ialah hati itu, masalah hati, sayang itu, ada sentimental value itu menyebabkan menghalang anda melakukan teknik pemberisan ini. Tapi nak buat macam mana? Anda dah tak ada pilihan. Teknik tahap 1 dah buat, teknik 2 dah buat juga, tapi tak, masih lagi terbelenggu dengan hutang. Jadi anda disarankan boleh menggunakan teknik lepas pada tahap pemberisan. Kenapa kita kena lepaskan? Ini soalannya, kenapa kena lepas? Memanglah sayang, tapi kenapa kena lepas? Kita kena lepas sebab dia menjadi beban. Dia jadi beban, berat belakang kita, beban. Jadi sedangkan kita perlu berjalan lebih jauh. Perjalanan kita masih jauh. Kita perlu mendaki lebih tinggi. Jadi mana-mana beban yang mengganggu perjalanan kita, pendakian kita, itu perlu kita lepaskan. Perlu kita lepaskan sebab dia mengganggu perjalanan kita, pendakian kita. Sebab kita nak berjalan lebih jauh dan juga kita nak mendaki lebih tinggi. Sebab hutang ini dia menarik. Hutang ini menarik seluruh tenaga positif dan mencengkam semangat harimau yang ada. Jadi kita kena lepaskan. Dan untuk melepaskan itu relakan. Ikhlaskan hati untuk melepas. Sebab kita kena faham juga tidak ada benda yang kekal. Tidak ada perkara yang kekal. Jadi lepas pun kita kena faham tidak ada benda yang kekal. Tidak ada yang kekal, semuanya bersifat sementara. Dari Allah aku datang dan kepada Allah aku akan kembali. Ini beberapa kata-kata yang boleh menguatkan kita melaksanakan teknik pemberisan, melepaskan aset-aset yang kita miliki. Persoalannya, mampukah aku? Ini satu lagi lah, mampukah aku melakukannya, ya? InsyaAllah. Jika niat anda itu betul, baik, insyaAllah anda mampu. Memanglah cakap mudah, tapi mampukah aku? Contohnya nak lepaskan rumah, nak jual rumah kita yang ada. Jual rumah pergi sewa. Jual rumah yang ada kerana situ ada hutang yang besar yang mengganggu kita. Kita lepaskan rumah itu, jual rumah itu, kemudian kita boleh menyewa. Tapi beratlah, Mampukah aku? InsyaAllah mampu, Okey, jadi ada beberapa konsep yang perlu dikuasai lah. Pertama, kalau kita nak melaksanakan teknik lepas, teknik lepas itu, melepaskan itu untuk dapatkan cash balik ataupun untuk mengurangkan beban hutang itu, konsep yang pertama yang perlu kita kuasai adalah konsep qanaah. Ini konsep qanaah. Anda boleh tanya dengan ustaz macam apa yang dimaksudkan dengan konsep qanaah. Qanaah itu maksudnya apa? Rela atau redha. Rela atau redha dalam apa juga keadaan. Qanaah adalah cerminan sikap redha dengan apa yang sahaja pemberian dan ujian daripada Allah.
Redha dengan apa yang kita peroleh dan juga redha dengan apa yang diuji kepada kita. Ini satu konsep ni. Jadi kalau kita konsep qanaah ini kita hayati dengan baik, insya-Allah teknik lepas ini pemberian tu kita boleh lakukan. Jadi qanaah boleh kita katakan sebagai kemampuan, kemampuan seseorang mengawal diri daripada godaan hawa nafsu. Kerana usaha mengekang hawa nafsu itu adalah langkah awal dalam konsep qanaah. Ini jihad hawa nafsu. Itu yang pertama, qanaah. Yang kedua, konsep yang perlu kita fahami dalam konsep melepaskan itu, melepaskan beban tadi itu, beban hutang itu ialah konsep rezeki. Jadi konsep rezeki, kita kena tahu rezeki Allah bagi kat kita. Sesungguhnya rezeki Allah itu sangat luas. InsyaAllah rezeki Allah bagi itu cukuplah. Bila rezeki kita dah tak ada, maksudnya ajal sampai. Itu aja. Bila rezeki dah tak ada, maksudnya ajal sampai. Jadi dalam konsep rezeki, antara perkara yang perlu kita faham jugalah tentang konsep bersabar, berusaha, tawakal dan sebagainya. Sebab ini satu peringatan, bukan peringatan yang Allah bagi dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Anda perhatikan. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Ini ambil konsep yang inilah. Jadi kita lepas tu mungkin benda baik, walaupun kita rasa benda tu tak baik. Begitu. Satu lagi, tadi kita qanaah, konsep qanaah kena faham untuk laksanakan teknik pelepasan ini, pemberesan ini. Kemudian teknik qanaah anda kena faham. Pertama qanaah, kedua konsep rezeki, yang ketiga ialah konsep ajal maut. Konsep ajal maut. Jadi kita kena faham sesungguhnya segala sesuatu itu datang daripada Allah dan akan kembali kepadanya. Maksudnya setiap benda ada expired date. Sama ada dia meninggalkan kita ataupun kita meninggalkan dia. Dia ada dua keadaan. Kita tinggalkan dia atau dia meninggalkan kita. Jadi bila kita faham konsep ajal maut ini bukan hanya pada diri kita. Setiap barang pun anda lihat dia ada tulis kilang expired date. Boleh guna sebelum, guna sebelum. Jadi barang-barang kita tadi tu gitu jugalah. Jadi kalau dah sampai tempoh waktunya, kita kena lepaskan. Kita kena lepaskan juga. Okey, jadi kuasai tiga benda ini insya-Allah boleh membantu anda membebaskan diri dari hutang. Okey, dalam kita melaksanakan teknik pemberesan ini, melepaskan itu, kita boleh gunakan kaedah ataupun teknik bola salju. Bola salji. Bola salji. Jadi kita boleh mulakan selesaikan hutang tu daripada hutang-hutang yang kecil dulu. Hutang yang kecil dulu kita selesaikan. Jadi duit daripada hutang yang kita selesai tu kita boleh top up untuk hutang yang kedua. Kemudian tu kita kumpul lagi besar, pergi selesaikan yang ketiga, pergi yang keempat, pergi yang kelima. Okey, campur-nyampur. Jadi dengan kaedah itu kita boleh dapat selesaikan hutang kita satu persatu. Itu saja untuk hari ini. InsyaAllah kita bertemu lagi pada siri yang ketiga. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih banyak yang menonton.